Hadirin hadirat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah masuk pada 4 Sya'ban 1442 Hijri bersamaan dengan 17 Mac 2021 Masihi. Sama-sama kita hadir menunaikan salat fardu secara berjamaah dan kita lapangkan masa duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah Ta'ala ini sebab turunnya rahmat, keberkatan, keredaan, keselamatan, dan juga Allah Ta'ala angkat segala musibah-musibah yang sedang melanda ni, dan Allah gantikan dengan kebaikan insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita teruskan pembacaan dalam kitab kuliah bulanan kita yang saya percaya dan yakin kita dah tertangguh hampir setahun lamanya, dan saya percaya dan yakin juga tuan-tuan pun dah tak ingat kat mana kita berhenti. Apatah lagi lah kita diberikan ingatan yang terbatas, maka ditanda di dalam kitab saya ini pada muka surat ke-81. Muka surat ke-81 di dalam bab kelebihan bank. Kelebihan bank ataupun azan lah, ya. Sampai ke muka surat ke-81. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Azkarnya, apabila mendengar seorang akan bank atau qamat padahal ia di dalam sembahyang, maka jangan dijawab akan dia di dalam sembahyang. Maka apabila memberi salam ia daripadanya, menjawab ia seperti jawab orang yang tiada sembahyang. Maka jikalau dijawabnya padahal ia di dalam sembahyang, maka iaitu makruh dan tiada batal sembahyangnya. Demikian lagi apabila mendengar ia akan bank padahal ia di dalam tempat qada hajat, jangan dijawab akan dia pada ketika itu, maka apabila keluar ia daripada qada hajat, menjawab ia akan dia. Jelas kan? Tak guna hurai lah, ya. Dan adapun apabila ada ia tengah membaca Al-Quran atau tasbih atau dalam majlis ilmu, maka bahawasanya hendaklah memutuskan bacaannya dan menjawab ia akan bang. Kalau kita baca Quran, zikir, ada bang, maka jawab bang tu. Maka bahawasanya hendaklah memutus bacaannya dan menjawab ia akan bang. Kemudian ia kembali kepada bacaan dia. Dan sekira-kira tiada menjawab hingga selesai bangnya, maka sunat dijawabnya kemudian daripada selesai muazzin daripada bangnya selama tiada panjang perceraiannya. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita dah bincang tentang kelebihan bank. Kita dah bincang tentang bagaimana orang yang diberikan tugas sebagai juru bank, juru azan ni, dan kita dah bincang tentang muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bincang panjang tentang kelebihan juru azan ni, muazzin ni. Disebut di dalam kitab Bahrul Mazi, bab yang ke-27, bab yang telah datang ia pada menyatakan 3 orang duduk atas tambunan kasturi. Ni salah seorang daripadanya adalah juru bank, muazzin. Ya, 3 golongan ni siapa dia? Yang pertama, rajulun yunadi bis salawatil khams fi kulli yaumin
wa lailah. Pertama, siapa dia yang mendapat kelebihan? Pertamanya, lelaki yang menyeru ia akan orang-orang dengan sembahyang 5 waktu pada tiap-tiap hari dan malamnya, yakni orang yang menjadi tukang bang, muazzin. Tugasnya apa? Muazzin ni panggil orang datang semayang sampai urat hijau keluar di tengkok ni tuan-tuan. Panggil orang masuk je waktu, syiarnya azan, panggil orang datang sembahyang. Maka tukang bang itu kerjanya memanggil orang-orang sembahyang 5 kali pada sehari tiap-tiap masuk waktu. Dia tak ada orang azan tak masuk waktu. Tapi kadang-kadang kena buat juga sikit skala tak. Masyarakat ni cakna, apa surah Syakirin ni azan tak masuk waktu. Baru ni kita test mikrofon, ada tu bila ni azan Allah Akbar jam pukul 11, dia kata ustaz tu silap bang, kan, silap tu azan tu pukul 11 baru. Tak, tu saya kata depa uji speaker, saya kata. Kan ada orang buat cerita kan, azan tak masuk waktu, pakat berduyun datang ke masjid, berduyun datang. Jurubang dia kata, aku azan masuk waktu tak ramai datang macam ni, aku azan tak kena waktu ramai pula yang datang. Ada orang buat kelakar gitulah tuan-tuan, tapi ada betulnya juga tak. Maka tukang bang ni kerjanya memanggil orang-orang sembahyang 5 kali pada sehari tiap-tiap masuk waktu. Demikianlah tiap-tiap hari ia demikian. Maka pada hari kiamat, jadilah ia orang yang duduk di atas tambunan kasturi lebih mulia daripada orang-orang lain. Ini kelebihan ni tuan-tuan. Yang kedua, siapa lagi yang boleh duduk atas tambunan kasturi ni? Dia Bilal dengan imam, dia tak boleh lari. Muazzin dengan imam ni dia sepasang, kan? Yang kedua siapa? Wa rajulun yu'ummun qauman wa hum bihi radun, kata Nabi. Dan keduanya lelaki yang menjadi imam sembahyang fardu akan satu kaum, padahalnya mereka reda suka dengan dia. Sebab pun suka reda orang-orang akan dia itu kerana ia orang atqiya, yakni orang yang bertakwa dan orang elok bacaan sembahyangnya dan cukup waraknya dan banyak khabarnya dan berpegang dengan agamanya. Keduanya siapa ni? Tu imam. Tu imam ni pun ada syarat juga. Kata ulama daripada Nabi SAW ni, kata orang yang suka kat dia. Banyaklah tuan-tuan. Dulu guru kami sebut bagaimana kriteria nak jadi tu imam ni, panjang cerita. Sampai dia kira siapa yang handsome dengan tak handsome pun ada. Itu last sekali tu. Betul. Saya pun berpelik juga, ada. Tengok yang dah kahwin ke tak kahwin lagi ke, yang ada macam-macam lah ya. Dengan kerana itu sudahlah kaum itu suka jadi makmumnya, kerana mudah-mudahan ialah sebab bagi makbul di sisi Tuhan amal ibadatnya, dan mudah-mudahan ialah yang memberi syafaat. Ini antara orang-orang yang mendapat kelebihan di akhirat nanti. Maka tentang kelebihan azan ini juga disebutkan bahawa 3 di bawah naungan Arash. Dalam kitab ni muka surat 82. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun fi dhillil arshi yawma la yadhilla illa dhilluh, imamun adil wa muadhdhinun hafidh wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli laylah 200 ayah. 3 orang di dalam naungan Arash pada hari tiada bayang-bayang melainkan bayang-bayang Arash. Yang pertama, imam yang adil. Imam yang adil ni bukan imam semayang je lah, pemimpin yang adil ya. Pemimpin keluarga yang adil, pemimpin masyarakat yang adil, pemimpin komuniti yang adil, macam-macam lah imam yang adil. Yang kedua, wa muadzdhinun hafiz, tukang bang yang memeliharakan bangnya. Disebutkan tukang bang. Jadi kalau ada jawatan kosong, ambil lah tukang bang ni tuan-tuan.
Banyak pahala dia ni. Ya. Banyak pahala dia. Ya. Nanti kita tengok apa sunah-sunah azan ni pula kan. Bang ni apa sunah. Yang ketiganya, orang membaca Al-Quran pada tiap malam 200 ayat. 200 ayat tiap-tiap malam. Surah Al-Kahfi 110 ayat, tambah lagi 90 ayat. Surah apa? Surah Sejadah 30 ayat, Surah Al-Mulk 30 ayat. Jadi 60 kan. Cari lagi 30 ayat, 200 ayat. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sunat bahawa jangan tidur hingga dibaca 300 ayat supaya masuk ia di dalam perhimpunan orang yang abidin, dan tiada disurat akan dia daripada orang yang ghafilin. Maka membaca qadar 1000 ayat nescaya adalah ia terlebih aula. 1000 ayat terlebih aula daripada 300 ayat. Dan iaitu daripada 3 surah. Apa dia? Pertamanya surah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Mulk hingga akhirnya. Dan jika tiada mengetahui akan dia, maka hendaklah membaca surah Al-Ikhlas 250 kali. Ada harapan? 250 kali. Kau baca, ada harapan? Ada kan? 250 kali. Maka perhimpunannya kadar 1000 ayat. Kadar 1000 ayat. 250 kali itu, maka perhimpunannya kadar 1000 ayat. Dan adalah Nabi SAW, tiada tidur ia hingga membaca ia akan surah Alif Lam Mim As-Sajadah dan surah Tabarakalladzi, surah Al-Mulk. Nabi tak tidur melainkan Nabi baca surah Sajadah dengan surah Al-Mulk. Boleh tak tuan-tuan? Tuan-tuan dah Muhammad dah, cuma ni peringat balik je ya. Setiap malam baca surah Al-Mulk 30 ayat. Ada masjid surau yang dia buat habis sembahyang Isyak, dia buat baca surah Al-Mulk. Dia kalau jemaah ni dia rajin sikit lah. Kalau seorang kat rumah ni, dia balik rumah tengok lain macam tak. Jadi ada masjid lah, saya pernah jumpa masjid di kampung pun ada, dia buat, dia betul state surah Sejadah tu dia limitkan, tapi dia simpan dia elok lah kan. Habis sembahyang Isyak, sembahyang sunat, masing-masing dah tahu dah habis, masing-masing baca surah Al-Mulk 30 ayat. Selesai. Kat rumah pun boleh buat tuan-tuan, tapi kena istiqamah betul ya, kena kuat betul lah. Kalau tak kuat lagi macam-macam orang rumah nak tengok kita drama ni apa ya, tak sekali lanjut kan. Tak kata ke orang lah, kita sendiri pun sama juga kan. Jadi Nabi SAW tiada tidur ia hingga membaca ia surah Sajadah, surah Al-Mulk, ataupun tambah surah Al-Waqi'ah pun boleh juga lah ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Kita dah selesai dah tentang kelebihan bang ya. Cuma nak tengok sedikit tentang azan ni lah. Azan sebagai maklumat tambahan kepada kita. Apa sunah-sunah azan ini? Sunat azan ni, kita ni dah tahu belakang dah. Anak kita lahir je, kita mesti azankan dia kan, hormatkan dia. Kata ulama dalam kitab ini, bila anak itu dia kata apa, sunat bang pada telinga kanak-kanak yang sebelah kanan dan qamat pada telinganya yang sebelah kiri, sama ada anak tu lelaki ataupun anak tu perempuan. Ni kata dalam kitab ni ya. Dan disunat juga baca surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan surah Al-Ikhlas pada telinganya, Faedahnya apa? Faedahnya terpelihara kanak-kanak itu daripada zina selama umurnya dan tiada memberi mudarat akan dia. Ni. Dapat cucu ke apa semua, tak payah panggil tu imam bagailah, atuk sendirilah, azan belah kanan, qamat belah kiri, bacalah surah Al-Qadr dan surah Al-Ikhlas. Selesai kan? Apa sunat azan ini? Pertama,
Ya, tak kira ni bukan untuk Tok Bilal je ni tuan-tuan, kita pun boleh lah kan. Mana nak tahu tiba-tiba Tok Bilal tak ada, Tok Imam tak ada, kita boleh berderah ya, azan ya. Ya. Pertama apa? Menghadap kiblat. Azan ni sunatnya menghadap kiblat. Kerana apa? Kerana kiblat arah hadap yang termulia, dan itulah cara yang telah diterima daripada ulama. Nak azan ni menghadap kiblat. Sebab tu baby pun kalau kita nak azankan dia, ambil dia menghadap kiblat. Yang lebih utama. Yang kedua, apa dia? Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Oleh itu makruh azan ketika berhadas, lebih-lebih lagi orang yang junub. Berdasarkan hadis, karihtu an adhkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin aw qal ala taharah. Yang bermaksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali ketika suci. Ini dalil dia. Ya, dalam kitab fiqh manhaj dia sebut bahawasanya sunat untuk orang yang nak azan ini, sunnahnya adalah bersuci, bersih daripada hadas kecil, hadas besar. Ya. Buat dapat pahala, ya. Buat dapat pahala. Yang ketiga, sunatnya apa? Berdiri ketika azan. Ada ke orang azan tidur? Tak ada lagi lah kan. Tapi duduk tu ada lah, mungkin faktor umur dan sebagainya kan, kesihatan dan sebagainya. Tapi sunatnya apa? Berdiri. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal qum fanadi lis-salah. Yang bermaksud sabda Nabi, wahai Bilal, berdirilah dan serukan solat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, teringkahkan ya. Yang keempat, memalingkan muka ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas salah, dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah, manakala dada tetap menghadap kiblat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, raaitu Bilal yu'adzinu faja'altu atattaba'u fahu huna wa huna bil adhani yaminan wa shimalan, hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Riwayat Al-Bukhari. Yang bermaksud, aku melihat Bilal azan, lalu aku memerhatikannya mulutnya ke sana sini ketika azan, menoleh ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Kalau selama ni kita tak tahu lagi, saya patut bila tu pusing kanan pusing kiri ni, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Baik. Yang seterusnya, yang kelima, melafazkan kalimah azan dengan tertil, yakni dengan berhati-hati, kerana tujuan azan ialah pengumuman kepada mereka yang tiada di situ. Oleh itu sebutan secara tartil lebih berkesan bagi tujuan tersebut. Tartil, pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Alhamdulillah surau kita ni Tok Bilal semuanya azan secara tartil. Maknanya kalau Tok Bilal azan tu, kita sempat mandi lagi lah kat rumah kan. Sempat mandi, sempat bersuci, kalau sempat iron jubah lagi, sempat lagi lah. Elok mai sampai boleh sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah kan, tertil, tak laju lah, tak laju. Kerana apa? Kerana tujuan azan itu adalah mengkhabarkan kepada orang tentang masuknya waktu, kemudiannya ajak orang datang sembahyang. Ya. Tapi jangan lama sangat, berhenti satu demi satu tu panjang sangat berhentinya kan, agak-agak perlahan. Yang ketujuh, at-tarji', yakni lafaz azan, iaitu mengucapkan dua kalimah syahadah secara perlahan sebelum menyerukannya dengan nyaring. Kita sebut asyhadu alla ilaha illallah. Sebelum kita lafaz tu, kita sebut dulu kalimah tu pelan. Asyhadu alla ilaha illallah. Sebut kalimah, baru azan nyaring.
Berdasarkan hadis mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, summa ya'udu fayaqulu asyhadu an la ilaha illallah, yang bermaksud daripada Abu Mahdzurah menyatakan kemudian dia mengulanginya dengan berkata asyhadu an la ilaha illallah. Sama juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama. Ya. Ini sunat lah, sunat. Tapi orang belajar, dia bila belajar dia amalkan, itu yang terbaik lah kan. Kita dapat tahu orang buat sesuatu tu atas faktor ikut mengikut ataupun dia belajar. Sebab itu orang yang hafaz Quran ni, minta maaf lah tuan-tuan, hafaz Quran ni, tuan-tuan pergi interview imam di Jabatan Agama contoh, hafaz 30 juzuk Quran ni dalam dada lah kan. Tapi kalau interview ni dia nak tanya apa sangat, dia tanya surah Sejadah, surah Al-Insan, tu je lah. Faktor itu imam ni dia akan tanya yang tu lah. Sebab itu antara surah yang kerap kali akan dibaca dalam sembahyang, contohnya dalam pagi Jumaat kan. Tapi pada masa yang sama juga ada juga soalan berkaitan dengan fiqh. Jadi fiqh, hukum hakam berkaitan dengan solat, macam mana batal ke tak batal ke, macam mana masbuk, muafiq sebagainya, dia tanya juga tuan. Kami baru-baru ni hantar imam pejabat tu, surau tu dapat Jumaat, diri Jumaat sementara sepanjang PKP ni lah, hantar Bilal dengan imam. 7 orang hantar, 7 orang, 2 orang tak lulus, Bilal 2 orang tak lulus. Sebab tu tak tahulah sebab apa tak lulus kan. Tapi 5 orang tu lulus sekali dengan imam. Itu saya kata tu, tanya pasal hukum hakam fiqh lah kan. Macam mana kalau tu imam batal solat, macam mana nak keluar, kalau tu lebih rakaat bagaimana, macam-macam tanya. Jadi budak-budak yang hafaz Quran ni, kok mana pun dia kena arif juga tentang fiqh. Banyak memang mereka akan belajar. Sekarang ni kebanyakan sekolah tahfiz dah ada silibus untuk subjek-subjek yang lain. Dulu kalau hafaz Quran je kan. Sekarang ni dah ada dah bab fiqh, akidah, tauhid dan sebagainya, dia bermasuk sekali belajar. Tak lengkap, maksudnya ada 30 juzuk pun kalau berkaitan dengan hukum hakam tak selesai, pihak yang berkuasa tak akan berikan dia tauliah. Kenapa? Dia kena mahir juga bab fiqh kan, bab hukum hakam, bukan sekadar dia mahir Quran je. Lepas tu kena study, kena belajar jugalah sambil-sambil itu kan. Baik. At-taswib yang ketujuh, apa dia? Ketika azan subuh dengan mengucapkan as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali selepas lafaz hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah tu, lepas itu disebut as-salatu khairum minan naum. Apa maknanya? Solat itu lebih baik daripada tidur. Sebanyak 2 kali. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdahululah, yang kita dah baca dah sebelum ni. Baik. Yang ke-8, sunnahnya apa? Sunat muazzin ni, muazzin yang bersuara nyaring dan baik supaya dapat melunakkan hati pendengar dan tertarik menyambut seruannya. Ni sunnah dia juga. Untuk Bilal pun dia kena ada suara jugalah. Pitching pitching. Vokal bukan sekadar rupa tu kan. Pitching dia kena ada juga. Dia ada tuan-tuan, dia ada suara Bilal. Dia ada, orang Bilal ni dia ada suara dia. Kadang-kadang suara tu tak terlatih pun dia ada. Tambah kalau orang yang ada pula seni taranum pula kan, lagilah. Kalau tak main lagi tak tahu tuan-tuan. Dulu kita dengar Allahyarham Tuan Haji Lizam kan, azan style macam-macam lah kan. Kadang-kadang rasa duduk di Mekah, kadang rasa duduk di Madinah, kadang rasa duduk Syakirin kan. Itu antara kelebihan-kelebihan.
Jadi orang yang tukang azan ni pun dia kena ada seni dia. Seni dia. Apa pun dia kena ada seni dia. Seorang penceramah pun dia kena ada seni. Selain daripada ilmu dan sebagainya, dia kena ada seni, skill dia. Sebab itu dia ada skill pidato, ilmu pidato, ilmu pengucapan awam, kan? Tok Bilal pun sama, dia kena ada skill suara tu kena ada. Tok Imam pun kena juga, kena ada suara. So orang menyanyi lah kan. Kalau juru komplain tu, juri tu dia komplain, kamu punya suara ni dia ke laut lah, begini pandai dia komplain. Kadang-kadang orang komplain Tok Imam ni suara gitu gini, suara dia Tok Imam, suara apa dah keluar kan? Baik. Ni berdasarkan hadis mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu alladhi ra'al adhan fi an-nawm faqum ma'a Bilal fa'alqi alayhi ma ra'aita falyu'adhdhin bihi fa innahu anda sautan mink, yang bermaksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Zaid yang bermimpi tentang azan, pergilah bertemu Bilal dan ceritakanlah kepadanya mimpi yang kau alami supaya dia menyerukannya kerana suaranya lebih nyaring dan elok daripada suara engkau. Ini kisah pertama ketika mana azan nak dikumandangkan. Maknanya Bilal ni dia punyai suara yang amat lunak dan amat cantik. Kerana itu Nabi suruh Abdullah bin Zaid ni pergi jumpa Bilal, cerita kat dia, kemudiannya dia akan lakukan azan. Kenapa? Nabi kata Bilal ni mempunyai suara yang nyaring dan elok daripada suara kau. Maksudnya apa? Kena ada suara lah kan. Baik, yang ke-9, muadzin yang terkenal berakhlak mulia dan adil di kalangan orang ramai. Justru seruannya tentang waktu solat itu lebih senang diterima. Ini kerana berita daripada orang yang fasik tidak boleh diterima. Maksudnya apa? Bilal ni adalah orang yang baik, orang yang soleh, warak dan sebagainya lah, ya. Baik, yang ke-10 ringkaskan. Sunat ada 2 orang muadzin di dalam masjid untuk azan subuh. 2. Seorang azan sebelum fajar shadiq terbit, manakala seorang lagi azan selepas terbit fajar shadiq. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u azan ibn ummi maktum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, yang bermaksud Bilal azan pada waktu malam, makan dan minumlah hingga kamu mendengar azan Ibnu Ummu Maktum. Kan di Selangor kan ada 2 kali azan dah, sebelum dan selepas masuknya waktu. Kan dekat Datuk Keramat dulu ada seorang meninggal dah Bilal ni, tapi dia seorang je lah. Dialah yang azan pukul 5 pagi, dan dialah azan yang pukul masuk subuh tu, dialah dua-dua. Meninggal dah dia. Surah Al-Ansar tu 2 kali. Yang pertama ni apa? Yang pertama tu nak suruh kita siap-siap lah, hak bangun tidur, hak tidur bangkit, siap diri bagai apa semua. Azan pertama, kan? Istilahnya azan gerak orang, kan? Tapi kita ni Surah Syakirin ni ada mengaji, ada selawat, ada zikir. Itu pun agak bagus lah, kan? Bagus. Yang ke-12, sunat diam bagi orang yang mendengar azan dan menjawabnya sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ini kita kena ambil perhatian sikit lah, ayah-ayah sekalian, ibu sekalian. Bila muadzin laungkan azan, sunatnya kita diam. Untuk apa ni? Diam dan jawab seperti mana yang dilaungkan oleh muadzin, kecuali ada 2 tempat nanti kita bincang. Ini berdasarkan hadis Nabi
liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Ini kita jangan kadang-kadang lepas pandang lah. Apabila kamu mendengar azan, ucaplah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab balik. Satu, sunat diam. Kita diam dapat pahala. Ya, kita jawab dapat pahala. Dua, diam dengan kita jawab. Macam kita cerita tadi lah kan. Kecuali kalau kita duduk dalam bilik air tengah qada hajat, tengah duduk qada hajat, tiba azan, Allahu akbar, Allahu akbar, sedap pula menjawab azan, Allahu akbar, Allahu akbar, boleh. Tu tak boleh lah. Habis selesai qada hajat apa semua, keluar tu duduk sebagai jawab azan balik. Ya. Sementara jawapan selepas hayya 'alas salah pula ialah la haula wala quwwata illa billah. Billahil aliyul azim boleh. Ya. Hal ini berdasarkan hadis, wa idza qala hayya 'alas salah qala la haula wala quwwata illa billah, wa idza qala hayya 'alal falah qala la haula wala quwwata illa billah. Man qala dhalika min qalbihi dakhala al-jannah. Yang bermaksud apabila muadzin berkata hayya 'alas salah, jawablah dengan berkata la haula wala quwwata illa billah. Dan apabila berkata hayya 'alal falah, jawablah juga dengan berkata la haula wala quwwata illa billah. Pada akhir hadis, wa jaa fi akhiril hadis, pada akhir hadis dinyatakan bahawa sesiapa yang menjawab begitu dengan ikhlas hatinya, man qala dhalika min qalbihi dakhala al-jannah. Kata Nabi, siapa yang menjawab begitu dengan ikhlas hatinya, dia akan masuk ke syurga. You sekalian ya, ambil perhatian yang ni lah. Sama-sama kita istiqamah. Bila dengar azan je, kita, kalau kita dengar lagu negara aku tu, kita berdiri tegak, rapat kaki, berdiri tegak, kan? Hormat kepada lagu negara aku. Dulu rumah-rumah kenduri dulu orang pasang ayat Quran, tuan-tuan. Kampung-kampung lah kan. Pagi tu orang buat gotong royong, dia pasang Quran. Alif lam mim zalikal kitabul la, orang duk menyembah huha huha huha. Nabi kata kalau dengar baca Quran, diam dan dengar Quran tu. Jadi masa tu tak ada orang nak bercakap tentang tu. Jadi kita bercakap lah. Saya kata sebaik-baiknya, baik-baik kita pasang lagu-lagu yang lagu-lagu ketuhanan. Kalau nak pasang juga, saya katakan lagu-lagu ketuhanan yang boleh datangkan rasa dekat kita dengan Allah, syukur kita sebagainya. Kita pasang Quran tapi kita duduk menyembang. Wah, lagi menyembang, isap rokok lagi, bagai apa semua kan. Jadi tak elok lah saya kata kan. Lebih baik kita tukarkan adat budaya ni, supaya kita memuliakan Quran itu. Supalah kita kan, kita baca Yasin Khamis malam Jumaat tu. Buku Yasin tu ialah buku tu Yasin, buku Yasin. Kita letak di lantai. Ya, dari sudut adabnya tak baguslah, tak elok. Sebab itu ayat Quran mesti ditinggikan, diletakkan di tempat yang sesuai. Hatta kita lapik atas tikar sejadah pun dia tidak sesuai. Kerana dulu saya ingat masa mengaji Quran dengan tok guru saya, dia cukup marah kalau kita bawa Quran ni, bawa beg Quran macam tu, hawik melenggang kangkung gitu kan. Quran ni mesti letak atas daripada pusat. Mesti buh ni kepit pergi jalan. Kita hari ni Quran tak. Jadi ambil perhatian lah ya, walaupun dia bukanlah 30 juzuk Quran penuh contoh buku Yasin tu, tapi dia adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau cebisan helaian Quran yang luar, yang lekang ataupun yang terkeluar daripada mushaf Quran tu pun kita kena jaga dia. Nak lupus tu pun ada cara-cara dia. Apatah lagi ni buku Yasin tu kan, ya, Quran tu 80 ayat lebih tu, patut kita kena muliakan dia, letak di tempat yang sepatutnya.
Handphone pun kita letak atas poket dia. Handphone nak sembahyang atas poket. Tinggi tu tuan-tuan. Quran kita boleh baca bawah. Jadi tak sesuai lah. Ya. Ini peringatan untuk diri saya dan juga tuan-tuan sekalian. Begitu juga sunat menjawab at-taswib dengan berkata apa tadi, as-salatu khairu minan naum. Kita jawab apa? Sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Paling ringkas. Sadaqta wa bararta. Apa maksudnya? Benarlah seruan engkau dan engkau menjadi orang yang baik. Senang sangat ni no. Sadaqta wa bararta. Dan apa lagi sunatnya? Sunatnya berdoa dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu al-maqam mahmudan alladhi wa'adta. Ya, sampai habis. Kita berdoa dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muadzin yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa hendaklah dengan suara yang lebih perlahan dan terpisah daripada azannya, supaya perbuatan itu tidak disangkakan sebagai sebahagian daripada lafaz azan tersebut. Jadi muadzin yang lakukan azan, habis azan dia dah baca doa tu, adabnya, sunnahnya lahankan sikit doa itu untuk membezakan ianya bukanlah doa tadi, bukanlah sebahagian daripada azan. Hadirin dan rahmati Allah Ta'ala, itu antara sunnah-sunnahnya. Jadi cukuplah sekadar itu. Kita dah bincang tentang kelebihan bank dan azan, sunnah-sunnahnya juga. Maka mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, insya-Allah. Dan kita dapat dan akan datang nanti kita tengok tentang iqamah pula. Iqamah, ya. Iqamah bagaimana cara dan sebagainya, insya-Allah. Kita beri laluan ke azan. Kemudiannya kita nak detailkan sikit, nak ceritakan sikit tentang amalan ataupun pengimarahan sepanjang bulan Ramadan ini, solat tarawih dan sebagainya, insya-Allah. Selepas azan ni, insya-Allah. Off. Boleh off. Dah off.